Hai, Assalamualaikum. Syamin sini. So, untuk kali ni, aku akan menjawab soalan-soalan yang korang pernah tanya dekat aku. Aku ada bahagikan kepada dua bahagian. Pertama adalah soalan yang berkaitan dengan tumbuhan dan penanaman. Yang kedua adalah soalan yang berkaitan dengan industri. So, untuk kali ni aku akan menjawab dulu soalan yang berkaitan dengan tumbuhan dan penanaman. Okay. Macam mana kaedah untuk kita siram air? Yang paling penting adalah kita kena pastikan tanah semayan kita itu dibasahi dengan air tersebut, bukannya pokok. Sebab ada orang siram, dia siram cukup sekadar dekat bahagian pokok ataupun dekat bahagian daun atas-atas sahaja. Tapi air tak cukup menitik ke atas tanah. Yang menyerap air adalah akar. Jadi kita kena pastikan tanah semayan kita itu cukup dibasahi dengan air supaya akar boleh menyerap air dan juga nutrien yang terkandung di dalam tanah untuk pembesaran pokok. Kenapa pokok dia mati tapi dia siram sekadar dekat daun sahaja memang tidak membantu untuk pembesaran pokok. Sejujurnya, aku akan kata tangan panas dengan tangan sejuk dalam penanaman adalah dongeng, kerana pokok bukanlah makhluk yang boleh bergerak. Jadinya pembesaran pokok sangatlah dipengaruhi oleh faktor sekeliling. Jadinya kita yang bertanggungjawab dalam memastikan kondusi di sekeliling itu sangatlah optimum untuk pokok itu membesar. Ada beberapa faktor yang korang boleh cek ketika korang melakukan penanaman. Yang pertama sekali, sekiranya korang belum tengok Mudahnya Berkebun Part 1 dengan Part 2 video yang sebelum ini, korang boleh semak semula macam mana asas dalam berkebun dan juga asas dalam penanaman pokok. Yang keduanya adalah korang boleh menukarkan media tanaman korang. Okey, berkemungkinan media tanaman tersebut tidak sesuai untuk pokok yang kita tanam, ataupun media tanaman yang korang pakai sudah dijangkiti penyakit dan juga virus yang juga boleh membunuh benih-benih semayan kita dan juga boleh membunuh pokok tanaman kita. Yang seterusnya, korang boleh semak juga jadual penyiraman dan juga jadual pembajaan. Tentang biji kaskas ni, sebenarnya aku tak pernah dengar nama ni. Tapi bila aku kaji, rupanya biji kaskas ni adalah datangnya daripada biji pokok popi. So popi ni atau nama lain adalah Papaver somniferum. Aku pernah belajar dulu, Papaver somniferum ni dia adalah ingredient yang paling utama dalam pembuatan dadah. Jadinya bila kita makan berlebihan, ada kemungkinan dia boleh menyebabkan side effect dalam ketagihan pemakanan kita. Okey. Di Malaysia, biji kaskas ni dikaitkan rapat dengan restoran mamak sebab mamak ada banyak menggunakan biji kaskas ni sebagai penyedap makanan dalam kari mereka, especially untuk nasi kandak. Mungkin sebab itu kari kambing dengan kari daging sangat disukai oleh rakyat Malaysia. Bila kita makan kari daging ataupun kita makan nasi kandak, jangan ambil terlalu banyak, ataupun bila kita masak menggunakan biji kaskas, kuantiti yang kita pakai itu adalah kuantiti yang sangat minimal, cukup-cukup sahaja, jangan berlebihan. Pun nutrisi yang ada dekat dalam biji kaskas sangat tinggi, itu tidak dinafikan, tapi dia juga boleh menyebabkan kesan positif terhadap ujian dadah. Jadinya kena berhati-hati sekiranya kita menggunakan biji kaskas dalam masakan. Okey, itu sahaja daripada aku. Ada beberapa lagi soalan berkaitan dengan penanaman dan juga tumbuhan. Aku telah jawab secara tidak langsung di Mudahnya Berkebun Part 1 dan Part 2. Itu sahaja daripada aku. Bye.